Audio Jungle. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Farah. Maaf kerana dah 2 hari saya tak upload. So, hari ini menu yang akan saya bawa adalah manisan, iaitu lepat pisang. Orang Malaysia kita mesti tahu kan? Begitu juga dengan orang Indonesia. Kalau di Malaysia, kuih ini dinamakan sebagai lepat pisang ataupun lemet. Sebelum tu, sediakan bahan seperti berikut dan jangan lupa untuk komen di bawah. Pertama, apa yang anda harus lakukan adalah kupas pisang tu, lalu isi pisang itu anda lenyek-lenyekkan sehingga hancur. Hari ini saya menggunakan pisang kapas. Anda juga boleh menggunakan pelbagai jenis pisang yang lain ya. Sekarang kita lenyekkan bagi semua hancur. Kalau nak senang dan menjimatkan masa, guna tangan. Cuci bersih dulu tangan tu. Lalu lenyek-lenyekkan guna tangan. Ramas je pisang tu sehingga hancur. Macam ni lebih senang ya. Kerana kalau kita menggunakan tangan, automatic teksturnya akan lembut. Kerana apa? Dah tak ada dah yang ketul-ketul. Kalau kita guna sudu, mungkin ada yang masih berketul-ketul pisang tu. Tapi tak kisahlah kaedah apa pun anda nak lenyekkan tu. Nak guna tangan ke, nak guna sudu ke, nak guna garfu ke, nak lenyek guna lesung ke, paling parah nak pijak ke. Jangan pijak Okey, untuk tambahkan rasa yang lebih sedap, anda boleh menambahkan kelapa parut ya. Ini adalah salah satu sebab kenapa saya nak share resepi lepat pisang ni. Mungkin ada di antara kalian hanya meletakkan pisang dan tepung sahaja kan. Hari ni saya nak share kepada anda. Anda boleh tambahkan kelapa parut di dalam lepat pisang kita tu. Sebab apa? Kalau anda nak tahu, kalau anda tambahkan kelapa parut, tekstur dia akan jauh lebih sedap dan lebih lembut daripada yang biasanya. Kalau boleh, anda lebihkan kelapa tu berbanding dengan tepung. Sebagai contoh, mungkin anda meletakkan 2 cawan kelapa dan letakkan 1 saja cawan tepung. Bermakna 2 cawan kelapa dan 1 cawan tepung. Maknanya kelapa tu jauh lebih banyak berbanding dengan tepung yang kita nak letak nanti. Sebelum tu sediakan gula merah ataupun gula Melaka. Ini sebagai tambahan je. Kalau ada, masak gula tu. Kalau ada gula merah, guna gula merah sahaja. Tapi kalau tak ada, saya campur ni. Sebab saya tak ada gula merah banyak, jadi saya campur dengan gula Melaka. Ini untuk pewarna je sebenarnya. Masak gula tu sehingga mencair dan tak berketul-ketul. Sebab apa? Gula ni nanti kita nak campur dengan adunan pisang tadi. Okey, kalau gula telah mencair seperti ini, anda letakkan di dalam bekas atau di mana-mana, lalu sejukkan. Okey, sekarang kita masukkan gula pasir. Gula pasir ini kuantitinya bergantung kepada anda. Jika anda hendak kuihnya manis, letaklah lebih sedikit. Tapi kalau yang suka sedang-sedangnya, letak saja sedikit. Pandai-pandailah gaya kan. Saya tak ada guna penimbang ke sukatan ke apa. Ni saya letak ikut suka hati saya je, ikut cita rasa saya. Kalau anda yang jenis suka sukat, bolehlah ikut cara anda sendiri. Masukkan tepung gandum. Gunalah tepung gandum apa-apa jenama pun. Ini saya guna tepung gandum seberguna. Dan masukkan gula merah kita tadi tu, gula merah dan gula Melaka tadi tu ke dalam adunan pisang. Lalu gaul hingga semua bahan tu sebati. Okey, kita tak nak nanti ada yang manis, ada yang tawar. Dan jangan lupa untuk letakkan secubit garam.
Jangan letak MSG pula. MSG tidak diperlukan di sini Ini daun pisang saya dah ambil tadi kat belakang dan saya potong menjadi beberapa bahagian. Potong sedang-sedang, dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Okey, apa yang perlu anda lakukan adalah anda ambil daun pisang tu dan apikan. Anda juga boleh layukan daun pisang ni di terik matahari sebelum anda membungkus. Tujuan kita melakukan proses ini adalah agar tidak bocor semasa kita bungkus tu, supaya kuih kita tu tak bocor dan memudahkan kita semasa melakukan proses pembungkusan. Kalau tidak, kalau kita tak apikan, tak sangai macam ni, nanti koyak lah daun pisang tu. Sebab apa? Masih keras daun tu. Kalau kita dah api-apikan macam ni, dia lembut. Buat proses ini sehingga habis ya. Yang tak nak melakukan proses seperti ini, tak mengapa. Mungkin anda ada cara anda yang tersendiri. Jika kena dengan gayanya, kalau tak apikan macam ni, boleh juga. Tapi harus pandailah. Okey, selesai. Next, kita akan teruskan dengan proses pembungkusan kuih kita. Okey, kalau boleh sapukan sedikit minyak masak ke daun pisang supaya nanti kuih kita tu tak melekat dengan daun pisang. Tapi kalau tak nak letak pun tak jadi masalah ya. Sapulah sedikit, kalau tak luak pun minyak masak tu. Kalau letak, kita jangan berkira, semangat buat tu. Ambil sedikit adunan pisang kita tu. Tak perlu banyak. Sesuaikan dengan anggaran anda je. Lalu letakkan di atas daun pisang tu. Lalu kita rata-ratakanlah sikit. Lalu kita bungkus. Bungkus. Anda boleh tiru cara saya membungkus. Ini sangat mudah, tapi yang menjadi susahnya kerana saya pegang kamera sambil buat. Itu yang menjadikan dia susah. Kalau anda mungkin akan lebih mudah dan juga lebih kemas. Tak serabut macam saya. Caranya, anda lipat di bahagian kiri dan bahagian kanan. Lalu anda lapitkan ataupun lipat di bahagian depannya macam ni, dan juga di bahagian belakang. Anda boleh tengok cara saya bungkus macam mana bagi yang tak tahu. Tapi saya sangat yakin 99% di antara anda tahu cara nak membungkusnya. Anda juga boleh menggunakan cara pembungkusan yang lain. Buatlah bentuk apa-apa pun yang anda suka. Tapi saya hari ini tunjukkan yang mudah sahaja. Tada! Macam ni. Nampak tak? Mungkin tak berapa kemas. Biasanya setahu saya kebiasaannya kalau orang buat kuih lepat pisang atau lembek pisang ni, mereka akan membungkus dengan cara seperti ini. Saya belum dengar lagi lah, ataupun belum pernah lihat orang lain membungkus dengan cara yang berbeza. Tapi mungkin anda kreatif nak try bungkus cara yang lain, silakan. Ingat, pilihan di tangan anda. Jangan pening-pening. Buatlah dengan cara anda. Buat proses pembungkusan ni sehingga adunan kita tadi tu habis. Nampak tak betapa sukarnya saya? Harap anda dapat menghargai usaha saya. Maaflah jika serabut-serabut macam ni. Sebab saya menggunakan satu tangan dan satu tangan lagi saya pegang kamera, tu yang serabut. Saya sangat yakin anda mampu membungkus dengan cara yang jauh lebih kemas. Masukkan ke dalam loyang sebab nanti kita nak kukus. Kukus ni hanya mengambil masa 20 minit sahaja. Okey, sekarang tiba masa kita kukus. Tunggu 20 minit. Jumpa anda lagi di 20 minit akan datang. Tada! Ini dia kuih yang saya dah sejukkan. Walaupun tak berapa nak sejuk, masih panas lagi sebenarnya ni. Untuk pengetahuan anda, kepada sesiapa yang tiru resepi saya ni, anda jangan risau kalau kuih tu lembek semasa panas. Itu normal. Sebab apa? Kuih ni masih panas. Nanti kelak apabila kuih ni dah sejuk,
ia akan mengeras. So jangan risau tak jadi ke atau apa. Dah siap. Simple sangat. Cara pembuatan yang mudah dan semasa proses mengukus pun tidak mengambil masa yang lama. Sebelum anda makan, pastikan dulu kuih anda itu sejuk supaya nanti masa anda makan tak terlalu lembek. Sampai di sini saja video kita pada kali ini. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye bye.